Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membentangkan tajuk rancangan pelajaran harian bersama rakan-rakan saya iaitu Muhammad Firdaus bin Baharudin dan juga Pragash. Untuk minggu ke-8, 28 Jun 2020, kami kumpulan B dan masa diletakkan adalah 2 petang sehingga 5 petang berkenaan mata pelajaran anatomi dan fisiologi manusia dalam bidang respiratory system. Bagi standard kandungan untuk respiratory system ialah murid akan diajar respirasi luaran, pengangkutan gas-gas respirasi dalaman. Untuk standard pembelajaran dan juga hasil pembelajaran, di sepanjang proses pengajaran dan pembelajaran, murid boleh menerangkan respirasi luaran, respirasi dalaman. Bagi domain kognitif pula, murid dapat menerangkan cara-cara gas respiratory diangkut oleh darah. Dan untuk domain efektif, murid-murid dapat menerangkan proses-proses pertukaran gas respiratory di paru-paru dan di tisu. Bagi mod pembelajaran, guru-guru akan menyediakan atau membuat perbincangan pembentangan bagi kalangan murid. Aktiviti pembelajaran dan pemudacaraan, guru akan menggunakan set induksi dalam fasa pengenalan untuk mencongkil idea dalam kalangan pelajar. Fasa perkembangan pula, untuk aktiviti 1, guru akan melakukan aktiviti fan and pick, manakala aktiviti 2, guru akan mengadakan peti writing, dan aktiviti terakhir ialah think, pair and share. Untuk penilaian, guru akan membuat satu kuis untuk semua murid-muridnya untuk menyasarkan setiap objektif yang ditetapkan oleh guru berjaya dicapai ataupun tidak. Untuk alat bantu mengajar, guru akan menggunakan buku teks, PowerPoint, gambar, nota, laptop dan beberapa paparan slide yang akan ditunjukkan oleh murid. Untuk rujukan ataupun sumber yang kami dapat ialah sumber dari internet, buku sains tingkatan 4, template dari hospital. Untuk refleksi, pelajar dapat menguasai konsep respirasi luaran, pengangkutan gas-gas respiratory dan respirasi dalaman yang diajar oleh gurunya. Murid-murid perlulah membuat peti writing untuk mengulang kajinya. Okey, kita beralih kepada lampiran A. Bagi fasa yang pertama ialah fasa pengenalan. Untuk fasa pengenalan, guru akan membuat set induk, iaitu guru akan melakukan role play selama 5 minit. Lakuan yang dilakukan oleh murid ialah meniup belon dan menarik nafas. Aktiviti yang dilaksanakan oleh guru ialah memberi pengenalan tentang aktiviti yang mahu dilakukan. Seterusnya, membahagikan pelajar kepada beberapa kumpulan dan guru akan memberikan kad kepada setiap ahli kumpulan tersebut. Untuk pelajar pula, pelajar akan terbahagi kepada beberapa kumpulan oleh guru. Setiap kumpulan akan menghantar wakil ke hadapan dan pelajar harus berlakon seperti mana yang tertulis di dalam kad yang diberi tersebut. Bagi objektif pembelajaran, pelajar akan tidak balas dengan cepat untuk menerangkan respirasi luaran, pengangkutan gas-gas respiratory dan respirasi dalaman. Manakala aktiviti mencongkil idea, bahan bantu mengajar kami akan menggunakan kad dan juga belon. Perkembangan, iaitu aktiviti 1 adalah fan and pick, berlaku selama 20 minit. Isi kandungan kita belajar adalah respirasi luaran, pengangkutan gas-gas respiratory, respirasi dalaman. Aktiviti guru adalah memberi pengenalan tentang aktiviti fan and pick. Seterusnya, membagikan pelajar dalam satu kumpulan 4 pelajar. Aktiviti pelajar adalah pelajar akan terbagi kepada satu kumpulan 4 pelajar. Setiap pelajar akan dimainkan peranan secara bergila-gila. Pelajar 1 akan menyusun kad seperti kipas. Pelajar 2 akan pilih kad dan membaca soalan. Pelajar 3 jawab soalan. Pelajar 4 pula beri respons dan kepujian jawapan kepada rakan yang diberi. Alat bantu mengajar adalah bahan bantuan mengajar bukan elektronik seperti menyediakan kad yang dibuat daripada kad manila seperti
Contoh, ini kad yang dibuat daripada kad Manila. Aktiviti 2 adalah peta IT berlaku selama 7 minit dan insiden yang kita belajar adalah 6.2 pengangkutan gas-gas respiratory. Aktiviti guru adalah memberi pengenalan tentang aktiviti peta IT, memberi tajuk kepada pelajar seperti kena buat peta IT berdasarkan topik pengangkutan gas-gas tersebut, respiratory seperti contoh. Seterusnya, pelajar akan aktiviti pelajar adalah pelajar haruslah mengkongsikan idea masing-masing dengan rakan kumpulannya. Pelajar mestilah bekerjasama dengan ahli kumpulan untuk menghasilkan peta IT. Peta IT menggunakan peta pemikiran sebagai alat untuk mendana idea pelajar. Peta IT boleh digunakan sebagai alat untuk pelajar membuat kajian dan dipersembahkan dalam bentuk grafik. Seterusnya, alat bantu mengajar adalah bahan bantuan mengajar elektronik seperti laptop atau telefon pintar. Seterusnya, kertas A4 dan marker pen untuk menghasilkan peta IT. Seterusnya, aktiviti 3 adalah think, pair, share, iaitu berlaku selama 7 minit berdasarkan topik respiratory dalaman. Aktiviti guru adalah memberi pengenalan tentang aktiviti think, pair, share. Guru akan mengemukakan masalah kepada ahli pasukan seperti bertanya soalan apakah respirasi dalaman macam tu. Seterusnya, aktiviti pelajar adalah pelajar akan berduduk secara kumpulan serta ahli diberikan masa untuk berfikir kemudian membincangkan dengan ahli pasukan yang lain secara berpasangan. Semua ahli pasukan pula diminta kongsi jawapan untuk menyelesaikan masalah. Alat bantu mengajar adalah bahan bacaan template yang diambil daripada hospital dan alat tulis. Seterusnya, penilaian pula kuis. Kita akan mengadakan kuis. Guru akan menguji tahap kefahaman pelajar melalui pengujian kuis soal jawab. Seterusnya, guru dapat menilai seseorang pelajar tersebut melalui pencapaian markah rendah hingga tinggi dan menggunakan kaedah intervensi bagi membantu pelajar yang mendapat markah yang rendah. Okey, seterusnya pada bahagian penilaian, guru akan membuat kuis. Okey, guru dengan kuis ini guru akan menguji tahap kefahaman pelajar melalui pengujian kuis soal jawab. Okey, guru dapat menilai seseorang pelajar tersebut melalui pencapaian markah terendah hingga tertinggi dan menggunakan kaedah intervensi bagi membantu pelajar-pelajar yang mendapatkan markah yang terendah. Okey, pada fasa penutup pula, pengajaran pada hari ini dapat membantu pelajar untuk memahami tentang bidang sistem respirasi. Okey, guru akan mengulang isi-isi penting tentang konsep respirasi luaran, pengangkutan gas-gas respiratory dan respirasi dalaman yang diajar oleh guru. Okey, pada bahagian yang terakhir iaitu pada bahagian refleksi, okey, pelajar akan dapat memahami konsep konsep sistem respiratory, menerangkan proses-proses pertukaran gas-gas respiratory dan paru-paru dan di tisu-tisu dan dapat memberikan reaksi yang cepat apabila diajukan soalan mengenai sistem respirasi. Sekian daripada kami. Sekian, terima kasih.